Assalamualaikum Ustaz. Kak Waalaikumsalam. Liza Kak Liza buka majlis Ustaz, ni apa, Ustaz Zarin dah pass host dekat Kak Liza tadi. Tapi Kak Liza boleh record lah dalam laptop ni, boleh record. Okey. Kak Liza buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyaklah sebab pagi kami pinjam Zoom Ustaz ni. Tak ada Jadi, masalah lah, Kak. jadi pagi ni kita masuk bab 29 kan Ustaz? Tetap Oh, 11 penduduk 29. Madinah dan penduduk Syam. Baik, silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kaniza dan ibu apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat jumpa pada pagi ni. Sekejap . Okey, kita mulakan kelas kita pada bab yang ke-29. Yang ada buku tu pada muka surat 187 . Sekejap, saya lupa nak share screen dulu. Kenapa tak boleh pula? Okey, apa nama? Sekejap saya lupa cari tajuk dia. Bab Qiblat Ahli Madinah. Wa ahli Syami wa ahli Syam. Okey, ini dia punya hadis ni. Bab Qiblat Ahli Madinah wa ahli Syami wal Masyriqi. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. Bab kiblah ahli Madinah dan juga penduduk Syam dan penduduk bahagian timur wal masyriq, dan di situ dia ada, kalau kita boleh letak dia punya koma lah, bab kiblati ahli Madinati wa ahli Syami wal masyriqi, koma, kiblat penduduk Madinah dan penduduk Syam serta penduduk di bahagian timur. Laisa fil masyriqi wala fil maghribi qiblatun. Kiblah. Tidak ada kiblah di bahagian timur dan juga di bahagian barat. Okey. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin aw baulin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan anda menghadap kiblat ketika membuang air besar ataupun air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, tetapi hadaplah ke sebelah timur ataupun ke sebelah barat. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, dia memang tajuk bab ini dia agak mengedibukan, terutamanya kata Imam Bukhari, laisa fil masyriqi wala fil maghribi qiblah. Tidak ada kiblah di sebelah timur dan juga di sebelah barat. Sedangkan kalau kita di Malaysia ni, kiblat tu memang terang-terangan di sebelah barat kan.
Tapi macam mana Imam Bukhari boleh kata tidak ada kiblat di sebelah barat? Okey, baik. Jadi di sini kita tengok dahulu hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza ataitumul ghaita, apabila anda mahu membuang air besar, fala tastaqbilul qiblata la tastadbiruha, maka janganlah anda menghadap ke arah kiblat ataupun jangan membelakanginya, walakin syarriqu au gharribu, tetapi hendaklah anda menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat. Okey. Jadi yang lain tu sambungan dia, qala Abu Ayyub, berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, faqadimna Sya'ma fawajadnaha marahidha bunyat qibalal qiblah. Kami pergi ke arah Syam dan kami mendapati bahawasanya tempat-tempat toilet tandas dibina menghadap ke arah kiblah. Apa tindakan mereka? Ada dua. Satu, fanan harif, kami mengubah kedudukan toilet tersebut. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kesilapan selama ini. Jadi ini hadis yang digunakan. Dan hadis ini dia sebenarnya panjang isunya. Soal menghadap ke arah kiblah ketika membuang air kecil dan membuang air besar, rasanya dulu-dulu kita ada bincang kodnya, yang mana kesimpulannya ada ulama yang tegas menyatakan langsung tak boleh, dan kalaulah ada toilet yang demikian, maka kena ubah arah toilet itu agar tidak menghadap ataupun membelakangi arah kiblah. Dan ada ulama yang mana dia consider, yang menyatakan boleh, hukumnya harus. Cuma kalau menghadap ke arah kiblah tu, ada yang kata makruh ataupun ada yang kata kurang cantik sahaja. Maknanya yang terbaik ialah tidak menghadap ataupun tidak membelakangi. Tapi kalau menghadap ataupun membelakangi, dia sama ada makruh ataupun kurang cantik. Ya. Dan kalau ikut pendapat Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, menyatakan ada beza antara tempat yang terbuka dengan tempat yang tertutup. Macam Kak Liza tuliskan itu. Mana kalau tempat yang terbuka, maka dilarang. Tapi kalau tempat yang tertutup macam toilet kita sekarang ni, maka diharuskan. Kerana Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi SAW menghadap ke arah kiblah ketika berada dalam toilet. Dan masa tu Ibn Umar ni dia naik ke atas bumbung rumah kakak beliau, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, dan melihat Nabi SAW dalam toilet tu. Artinya beliau melihat muka Nabi, bukan melihat fizikal Nabi yang lain, tidak ya. Jadi muka Nabi tu menghadap ke arah kiblah, maka beliau menyimpulkan bahawasanya Nabi SAW menghadap ke arah kiblah ketika membuang air kecil. Ya. Baik. Jadi maknanya ada khilaf ulama dalam bab ini, kita pun berlapang dada lah. Siapa yang nak pegang dengan pendapat yang langsung tak boleh, sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, silakan kena ubah toilet tersebut. Siapa yang kata macam Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lain, maka tak apa, toilet tak apa. Yang penting jangan tempat yang terbuka. Ataupun ada juga ulama yang menyatakan kalau kita dah beli rumah, dan takkanlah kita nak guna duit yang banyak untuk ubah toilet tu. Kita kena faham bahawa toilet zaman Abu Ayyub berbeza dengan toilet pada zaman kita sekarang. Zaman dulu tu tidak melibatkan kewangan kos pertukaran yang banyak. Sekarang ni kalau nak tukar, berapa banyak pula kos yang perlu digunakan. Jadi maka dalam bab ini, kalau kita beli rumah yang mana memang dia menghadap ke arah kiblah, itu diberikan kemaafan, tidak ada masalah ya. Baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ulasan daripada Imam Syafi'i, Imam Bukhari tadi, tapi sebenarnya saya lupa. Kalau kita tengok di sini dia tulis wa ahli Syami, tapi dalam buku tak ada, bukan Syami, Syam kan dalam buku. Wa ahli Syam. Jadi sebenarnya bacaan Syam yang asalnya ialah Syami. Kerana Syami itu macam kita baca Quran lah.
wa ashabul mash'amati kan. Kita cuba lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Okey. Okey, kalau dalam surah Al-Waqi'ah tu, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Kak Riza nampak tak? Ini bahasa bersyimal atas ni. Ni. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Jadi kan ada hamzah di situ kan? Antara shin dengan mim tu dah ada hamzah. Jadi asalnya Syam, Sya'ma, ada hamzah di situ. Jadi memang asal kalau kiri ni dipanggil sebagai Asy'amu, ya, Asy'amu. Tapi oleh kerana sebutan Sya'mu tu dia agak sulit, maka dimudahkan jadi Asyam, ya, Asyam. Dia sama dengan isu sebutan nama Nabi. Yang asalnya Nabi itu mengikut sebahagian ulama bahasa, dia ada hamzah di belakang. An-Nabi, ada hamzah. Maka kemudian barulah diringankan sebutan dengan dibuang perkataan ya, jadi An-Nabi. An-Nabi, asalnya An-Nabi. Sebab itu kita baca Al-Anbiya, ada hamzah di belakang tu. Asalnya An-Nabi. Kerana Nabi ni asalnya daripada nabak. Nabak ni berita. Jadi pada perkataan nabak tu ada hamzah di belakang. An-Nabak. Anin naba'il azim. Maka Nabi itu pun dibaca An-Nabi, Al-Anbiya, ada hamzah. Tapi untuk meringankan sebutan Nabi itu, ini cerita sebahagian ulama, sebahagian lain tak setuju. Maka sebutan An-Nabi diringankan jadi An-Nabi. Ya, An-Nabi. Dia sama juga dengan orang nama Hana, ada hamzah. Hani, Hani, ada hamzah. Maka boleh diringankan dengan bacaan Hana dan juga Hani. Pada asalnya Hani. Jadi dia agak sulit untuk disebut oleh kita ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita lihat Sya'mi ni kiri sebagai gambar yang saya cerita dulu, kenapakah negara ini dinamakan sebagai negara Sya'mu ataupun negara Syam? Kerana ia berada di sebelah kiri nisbah dengan Kaabah ataupun negara inilah Baitullah tu kan. Manakala Yaman pula digelar Yaman, yakni kanan, kerana ia berada di sebelah kanan Kaabah tu. Jadi itu negara Yaman dan negara kanan dan juga negara kiri. Baik. Jadi kenapa Imam Bukhari menyatakan laisa fil masyriqi wala fil maghribi kiblatun, tidak ada pun di bahagian timur dan di bahagian barat kiblat. Jadi sebenarnya Imam Bukhari bukan nak sembang ke seluruh kawasan di seluruh dunia ni, tidak. Beliau nak menceritakan kalau ikut posisi di Madinah, dan ketika ini Nabi SAW berada di Madinah, dan mana-mana tempat yang sama dengan kedudukan Madinah, maka kiblat itu bukan di sebelah timur dan juga bukannya di sebelah barat. Ya, sorry. Betul lah, macam tu lah. Kiblat itu bukan di sebelah timur dan bukan juga di sebelah barat. Tapi sebelah mana ya? Sebelah utara ke sebelah selatan? Siapa boleh cari? Sebelah utara ke sebelah selatan? Sebab itu Nabi sebut, apabila mahu membuang air kecil atau membuang air besar, syarriku aw gharribu. Maka kena menghadap ke arah timur, masyarriku, ataupun menghadap ke arah barat. Sedangkan perkara ini dia tak terpakai kalau kita guna untuk penduduk Malaysia. Kerana penduduk Malaysia, arah timur tu membelakangi kiblah, arah barat itu pula menghadap ke arah kiblah. Jadi ini kita nak kena faham, hadis Nabi SAW perlu disesuaikan dengan di mana Nabi berbicara, ataupun bila Nabi berbicara, ataupun Nabi sembang dengan siapa sebenarnya. Nabi sembang tu ketika situasi perang ke bukan perang. Nabi sembang tu ketika berada di Mekah ke ataupun berada di Madinah. Nabi sembang tu dengan orang berilmu ke ataupun orang yang baru nak menuntut ilmu. Nabi sembang tu dengan ahli Badui ke, Arab
Arab pagan yang kasar akhlaknya, ataupun Nabi sembang dengan penduduk-penduduk kota. Nabi sembang dengan lelaki ke Nabi sembang dengan perempuan. Jadi semua itu membawa itu dikaji oleh ulama supaya dapat memahami mesej yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan lebih baik. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dan hadis kedua ni ada kaitan sungguhlah dengan Kak Liza, insyaAllah dapat pergi ke Mekah untuk tunaikan haji tahun ni, insyaAllah berdua, insyaAllah. Baik, jadi berkaitan dengan makam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sebenarnya bila sebut makam Nabi Ibrahim ni dia paling best kalau dapat baca tentang baca kitab Al-Anbiya, Ahadithul Anbiya dalam Bukhari berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Dan sepatutnya saya kena berikan buku pada Kak Liza, dan saya pun lupa nak bagi buku kepada Ibu Asmah. Ada ke Ibu Asmah di sini? Alamak, tak ada kan? Kat sini tak ada. Buku ni Kak Liza, dia ada satu buku tentang bagaimana salaf ketika mengerjakan haji. Ada kat sini tak? Buku haji ada, tapi bagaimana salaf dalam menghadapi haji, umrah, itu memang buku yang sangat bagus lah untuk panduan kita kan. Tapi of course lah kena baca juga buku-buku yang lain. Baik, jadi di sini tapi Kak Liza ni tak pasti lagi yang ibu ni dah dalam usaha insya-Allah. Bab qaulillahi ta'ala wa takhizu min maqami Ibrahim musalla. Bab firman Allah Azza wa Jal, dan jadikanlah makam Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sebagai musalla. Nah, bila sebut makam Ibrahim ini, kita akan dapati perkataan makam Nabi Ibrahim ada dalam surah Al-Baqarah kan, akhir juzuk 1. Okay, jom kita tengok sekejap. Okay, mana dah tak jumpa ni. Okay ni. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah sebahagian dan ambillah daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, ya, tempat salat. Jadi sebenarnya apa maksud makam? Makam ni biasanya difahami sebagai kubur. Macam kita sebut makam Nabi SAW, makam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan lain-lain. Baik, ini namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya dia merupakan tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika membina Baitullah, Kaabah tu. Jadi masa bina Kaabah tu, kita kena ingat yang bina Kaabah nombor satunya Nabi Ibrahim dan dibantu oleh Nabi Ismail. Cuba lihat ayat ini kan. Ayat ini, wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat binaan-binaan Kaabah itu, batu-batu asasnya, dan Ismail. Kalau Nabi Ibrahim dan Ismail itu sama-sama buat, sama-sama bekerja sama berat, pastilah ayat itu berbunyi, wa iz yarfa'u Ibrahimu wa Ismail. Tapi nama Nabi Ismail itu diasingkan daripada Nabi Ibrahim, menunjukkan Nabi Ismail ini sebagai pembantu. Kerja berat juga, tapi baginda sebagai pembantu. Dan nombor satunya ialah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini, masa dia nak bina Kaabah tu, maka Nabi Ismail cari satu batu, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk berdiri. Dan oleh kerana lama betul Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut, menyebabkan timbulnya lekuk pada batu itu. Dan lekuk itulah dinamakan sebagai tapak kaki Nabi Ibrahim ataupun makam tempat berdiri Nabi Ibrahim. Qamah kan berdiri. Jadi makam tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian,
Ini tanda perjuangan Nabi Ibrahim yang telah ditunjukkan, dan sebenarnya ulama bahas, adakah Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan orang pertama yang membina Kaabah ataupun ada dah nabi-nabi terdahulu. Maka ada ulama yang kata Nabi Ibrahim ini bukan orang yang pertama. Yang ni sebenarnya dulu-dulu malaikat dah buat, Nabi Adam, ataupun mungkin Nabi Adam yang buat, kemudiannya banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh, kemudian tenggelam dia punya binaan Kaabah. Maka Nabi Ibrahim datang, Nabi Ibrahim cari balik di mana asas binaan Kaabah itu dan baginda dirikan semula. Ya. Jadi baginda ni hanya meneruskan kerja yang dilakukan oleh sama ada malaikat dahulu ataupun Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada ulama yang kedua, antaranya Dr. Salah Al-Khalidi di dalam kitab Mawaqiful Anbiya, mereka berpandangan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang pertama yang membina Baitullah Kaabah itu. Ya. Kerana satunya tidak ada satu pun dalil yang jelas menyatakan nabi-nabi dahulu yang buat ataupun malaikat yang buat, tidak ada dalil yang jelas. Itu hanyalah kemungkinan sahaja. Sedangkan Al-Quran menyatakan secara zahirnya Nabi Ibrahim, dan ayat yang lain pun sama, wa izbawwa'na li Ibrahim makadal bait. Baik. Jadi ibu-ibu, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Abu Dzar radhiyallahu an bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ayat dia? Apakah masjid pertama yang dibina di muka bumi? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Haram. Qila summa ai, kemudian ditanya lagi, masjid apa? Qultu summa ai, saya tanya lagi, masjid mana? Al-Masjidil Aqsa. Dan ditanyakan pula berapa jarak antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 sanah. Baik. Maka kata Dr. Salah Al-Khalidi, bila Nabi Ibrahim AS bina Baitullahil Kaabah, bermakna di situlah jadinya Masjidil Haram. Baik. Jadi yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim yang bina Masjidil Aqsa. Kalaulah kita kata Nabi Adam yang bina Masjid Haram, takkanlah binaan zaman Nabi Adam dengan binaan Masjid Aqsa pada zaman Nabi Ibrahim tu bezanya hanya 40 tahun. Itu mustahil. Jadi mestilah yang bina Masjid Haram itu ialah, dan juga Kaabah, ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. 40 tahun kemudian barulah baginda membina pula Al-Masjidil Aqsa yang bertempat di Kota Kudus. Okey, Baitul Maqdis. Jadi itu antara hujah yang kuat digunakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi, menyatakan Nabi Ibrahim merupakan orang pertama yang membina dua masjid yang bersejarah. Kemudian barulah cucu cicit baginda yang namanya Nabi Muhammad SAW membina masjid yang ketiga dalam tempoh yang begitu jauh, iaitu Masjidun Nabi SAW. Baik. Ataupun dikenali sebagai Masjid Nabawi. Jadi kalau kita telusuri cerita dalam makam Ibrahim ini, pada asalnya makam Nabi Ibrahim AS ini melekat pada Kaabah, kemudian barulah makam itu dipindahkan. Dan makam itu pernah pun dihanyutkan oleh banjir besar sehingga ditemui di satu dataran rendah, kemudian diambil dan hasil daripada ijtihad Umar bin Al-Khattab diletakkan pada tempat yang kita tengok sekarang ni lah. Baik. Hadisnya disampaikan oleh Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar kata, Sa'alana Ibn Umar radhiyallahu anhuma an rajulin tafa bil baitil umrata wa lam yatuf baina Safa wal Marwah. Ayati imra'atah. Kami bertanyakan Ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang seorang lelaki yang telah tawaf pun di Baitullah, namun dia belum lagi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Adakah halal hubungannya dengan isteri? Faqala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita dah tawaf, kita belum sa'i, adakah kita boleh langgar pantang larang dalam umrah ataupun haji itu? Baik. Faqala Ibn Umar radhiyallahu anhuma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an.
Nabi SAW dia datang ke Mekah, baginda tawaf dulu sebanyak 7 pusingan, wa shalla khalfal maqami raka'atain. Kemudian baginda salat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat, wa tafa baina Safa wal Marwah. Kemudian bangunlah baginda pun tawaf di Safa dan juga Marwah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya ada contoh tauladan yang terpuji. Wa sa'alana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan kami ada bertanyakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini yang lain pula ya. Ini hadis yang kedua pula. Hadis yang ini cerita Ibn Umar, ini mungkin Ammar bin Dinar juga, saya tak berapa pasti, bertanyakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, faqal, Jabir menyatakan la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah, jangan kamu mendatangi isterimu ataupun jangan langgar pantang larang dalam umrah ataupun haji sehingga kena sa'i dulu antara Safa dan juga Marwah, ya. Dan Kak Liza, ibu-ibu sekalian, bila kita naik pergi ke sa'i itu, bila naik yang pergi ke Bukit Safa, kita hadap dulu ke arah kiblah dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ada kan bacaan dia naik itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa. Kalau saya silap saya minta maaf, saya pernah lupa dah. Kemudian kita pun bergerak sampai ke Marwah. Sampai Marwah pun kita naik ke bukit tu pun kita doa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil naik. Baca yang tadi, kemudiannya hendak kiblah doa lagi. Begitulah seterusnya. Jadi sebenarnya perbuatan sa'i itu dia tak penat. Kalau sekadar berjalan, jalan selesai. Tapi yang betul-betul penatnya kerana kita terpaksa mengerahkan minda kita ni, perasaan kita untuk berdoa setiap kali sampai di Safa dan Marwah, itu yang penat. Saya pengalaman saya lah sekadar sa'i itu tak ada apa lah. Bukan tak ada apa tu tak penat langsung. Maknanya tidaklah terlalu memenatkan. Tapi bila kita kena doa tu, ya Allah, sampai ke yang ke-6, yang ke-7 tu, rasa malas nak berdoa dah. Letih dah nak berdoa. Sebab kita penat kita kena doa. Kita berjalan kita kena doa, tapi itu yang terbaik. Dan bila nanti ada peluang untuk bila kita pergi melontar, dan melontar tu pun dia kena doa sebenarnya. Tapi ini kena baliklah. Sama mana kena doa tu. Jadi habis melontar yang pertama, hadap kiblah, doa. Dan kalau boleh doa tu sepanjang-panjangnya. Bukan doa sikit. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi berdoa sepanjang-panjangnya. Ini peluang sebab kita melontar tu dalam 3 kali gitu je. Okey. Jadi rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk berdoa pada masa tersebut. Baik. Jadi kemudiannya, waktu melontar tu pun ada doa dia. Okey. Jadi di sini, dia punya isunya ialah makam Nabi Ibrahim AS itu dijadikan tempat salat. Watakhizu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Nabi Ibrahim itu sebagai tempat salat. Jadi apa maksud tempat salat itu? Dia ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama yang menyatakan makam Nabi Ibrahim jadi tempat salat itu. Saya lupa nak gerak kat sini. Dia sebenarnya dia cerita Umar kata pada Nabi, tak boleh ke kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai musalla? Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat tadi, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ayat 125 Baqarah. Baik, kata Mujahid, iaitu murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu bi maqami Ibrahim al-haramu kulluh. Yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim ini ialah tanah haram seluruhnya. Artinya jadikan tanah haram seluruhnya ini sebagai tempat salat. Okey, ini ulama dah sebut. Ini pandangan kebanyakan ulama bahawa tanah haram Mekah seluruhnya mendapat ganjaran yang 500 kali ganda kan? 500,000 kali ganda tu. Okey. 500 ke 100,000? 100,000 Ustaz. 100,000. Padahal baru je lagi, dah lupa dah. 100,000 seluruh tanah haram. Tapi kalau di tanah haram Madinah, dia hanya masjid je. 1,000 je Tanah Ustaz. haram Madinah.
Ya, 1,000 saja dekat masjid tu. 1,000 dan di masjid sahaja. Kalau di Mekah, seluruh tanah haram Mekah, bukan hanya masjid sahaja. Tapi jangan pula kita pun dengan begitu kita pun solat di hotel je ataupun solat di tak boleh lah. Kena solat di masjid lah. Okey, sebab masjid ni ada kelebihan tersendiri. Dan antara perbezaan antara Masjid Haram dengan Masjid Nabi ialah dataran Masjid Haram tu itu dikira masjid. Manakala dataran Masjid Nabi tidak dikira sebagai masjid. Jadi dia ada beberapa perbezaan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Nabi. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya, bukan mazhab yang lain. Ikut mazhab Syafi'i, kalau di tanah haram Mekah, kita tiada waktu larangan salat. Tapi kalau di Madinah, adanya waktu larangan salat. Kalau di Mekah, kita tak perlulah nak halang-halang orang yang lalu di depan kita. Walaupun sebenarnya, ulama tak bagi lalu di depan kalau tidak sibuk. Yang boleh lalu di depan orang salat ni kalau sibuk dan tak ada jalan lain. Tapi kalau di Madinah, kebanyakan ulama pantang lagi. Tak boleh. Kecuali terlampau sesak. Bila terlampau sesak, tak apa. Jadi tapi di Masjid Haram ni sampaikan ada ulama kata kalau ada orang lalu di depan solat tu tak ada apa. Itu memang dibenarkan hanya untuk di Masjidil Haram, ya. Baik. Tapi yang tepatnya ialah makam Ibrahim itu merupakan batu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam, bukannya tanah haram seluruhnya. Kemudiannya ada ulama yang menyatakan apa maksud jadikan tempat makam Nabi Ibrahim ini sebagai kiblat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tempat solat itu merujuk kepada maknanya kiblah. Okay. Jadikan kiblah artinya kalau kita menghadap ke arah makam Ibrahim bererti kita menghadap ke arah kiblah. Okey, satu. Tapi ada ulama lain pula menyatakan artinya ialah mudda'a yad'u indahu, muka surat 194. Jadikan makam Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai tempat salat artinya tempat untuk berdoa. Jadi kita pun boleh solat di mana-mana pun. Cuma kalau selepas tawaf, yang terbaik ialah kita solat menghadap ke arah makam Ibrahim. Tapi di sinilah yang menimbulkan kekecohan apabila orang solat betul-betul berdepan dengan makam Nabi Ibrahim sehingga dia menyusahkan orang lain yang ingin yang sedang melakukan tawaf. Jadi tak boleh. Kita tidak boleh beribadah dalam keadaan menyusahkan orang lain. Dia khawatiri doa kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma yang terbaik, jadi yang terbaik ini ialah kita duduk di bahagian belakang tapi menghadap ke arah makam Nabi Ibrahim dan sekiranya kita mengalami kesukaran kerana orang terlalu ramai. Ya, orang terlalu ramai, barulah kita boleh solat di mana-mana tempat pun. Cuma cara Nabi lepas tawaf, Nabi akan solat menghadap ke arah makam Ibrahim. Cuma rasanya Nabi minum zam-zam dulu. Nabi minum zam-zam, kemudiannya Nabi solat menghadap ke arah makam Ibrahim. Itu yang terbaik, ya, itu yang terbaik. Dan sebenarnya tawaf pun yang terbaik bagi orang lelaki, ya. Bagi orang lelaki bukannya wanita, yang terbaik ialah berlari-lari anak ketika tawaf untuk 3 pusingan yang pertama. Tapi dalam keadaan orang ramai kat Liza, macam mana nak lari? Akhirnya lari anak juga tapi lari setempat, tak bergerak. Pelan-pelan yang bergerak. Jadi akhirnya saya sendiri pun tak berlari-lari anak sebab bila kita berlari setempat pula yang banyaknya, kita jadi penat, kita tak larat. Jadi berjalan macam biasa, cuma kalau boleh 3 pusingan yang pertama tu jalan laju sedikit, ya, jalan laju sikit. Baik. Seterusnya, jadi panggil apa? Dia ada perbahasan ulama lah tentang maksud solat makam Ibrahim itu dijadikan tempat solat tu kan. Baik. Kemudiannya kita ke depan sikit. Yang ni kita yang panjang-panjang tu perbahasan dia tu kita tinggalkanlah. Ibu-ibu boleh baca sendiri. Sebab benda tu dia benda yang terlalu teknikal kadang-kadang, ya. Okey ni. Hadis daripada Musaddad disampaikan oleh Mujahid. Qala utiya Ibn Umar radhiyallahu anhuma
Utia ni artinya Ibn Umar ni ada orang datang jumpa dengan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Faqila lahu. Maka dikatakan kepadanya. 197 ya. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Ni dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk dalam Kaabah. Okey. Ya. Ada orang datang jumpa, masa tu ada orang datang, Ibn Umar duduk kawasan situ, dia kata ni Rasulullah datang ni, nak masuk dalam Kaabah. Faqala Ibn Umar radhiyallahu anhuma, saya pun berkata, Ibn Umar pun kata, fa aqbaltu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kharaja. Bila orang bagi tahu Ibn Umar, Nabi nak masuk dalam Kaabah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun cepat-cepat pergi nak jumpa dengan Nabi, dan masa tu tengok-tengok Nabi dah keluar dah. Maknanya Ibn Umar dah terlambat. Wa ajidu Bilalan radhiyallahu anhu qa'iman bainal babain, dan saya dapati Bilal radhiyallahu anhu sedang berdiri antara dua pintu. Itu masuk Kaabah tu lah. Okey. Fasa'altu Bilalan. Saya pun tanya Bilal radhiyallahu anhu, faqultu asalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di Kaabah? Itu soalan dia. Qala radhiyallahu anhu Bilal. Bilal kata, "Na'am. Raka'ataini baina sariyataini allataini ala yasarihi." Okey, idza dakhalta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam Kaabah antara dua tiang yang berada di sebelah kiri. Okey, ni disebutnya bainas sariyataini, antara dua tiang, allataini ala yasarihi, yang mana kedua-dua tiang itu ada di sebelah kiri daripada pintu masuk itu. Ada di sebelah kiri bila kamu masuk melalui pintu tu. Jadi kalau kita masuk pintu Kaabah, di sebelah kiri tu ada dua tiang. Sekarang saya tak tahulah, zaman Nabi tu dia ada dua tiang. Jadi Nabi SAW solat antara dua tiang tersebut. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar, fa shalla fi wajhil ka'bati rak'ataini, lalu Nabi SAW mengerjakan salat menghadap ke arah Kaabah sebanyak 2 rakaat. Okey, itu cerita dia ya. Okey, jadi ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawasanya boleh kita salat dalam Kaabah. Dan kalau kita salat dalam Kaabah, mana arah kiblatnya? Kata ulama, mana-manalah kita hadap mana-mana pun, itulah arah kiblat. Dan tak perlulah kita nak percaya cerita pantalaran masuk Kaabah, yang mana kalau kita tengok ke atas, sebab Kaabah ni betul-betul berada di bawah Baitul Ma'mur, kita naik ke atas, mata kita boleh buta kerana kita melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita tu hanya tinggal cerita je lah. Tak ada pun kebenaran daripada cerita tersebut. Ya? Baik. Jadi di sini, Nabi solat dulu dalam Kaabah, ada tempat dia. Kemudian barulah Nabi SAW solat di luar Kaabah. Cumanya dia ada satu isu, na'am raka'ataini, ya 2 rakaat. Ibn Umar tanya, Nabi solat tak dalam Kaabah? Kata Bilal, ya 2 rakaat yang dia buat di sebelah dekat dengan tiang tu. Perkataan 2 rakaat ini menimbulkan kekeliruan. Adakah ini memang Nabi SAW buat salat 2 rakaat, ataupun itu hanya telahan daripada Ibn Umar, dan Ibn Umar cerita balik pada dua orang begitu. Jadi sebenarnya kalau kita nak ringkaskan cerita, ada maklumat yang menyatakan Ibn Umar ni dia tak tahu pun berapa rakaat Nabi solat. Ini disebut sini. Daripada Nafi'. Nafi' ni anak murid utama Ibn Umar. Dan ini merupakan pegangan utama dalam mazhab Maliki. Maliki ni, pegangan utama mereka ialah Ibn Umar. Kalau Syafi'i, pegangan utamanya ialah Ibn Abbas. Hanafi, Ibn Mas'ud. Hanbali kata guru saya ialah Abdullah bin Ammar bin Al-As radhiyallahu anhum. Ya. Jadi kalau kita kata Ibn Umar ni siapa anak muridnya yang paling berkualiti? Nafi'. Nafi' lah anak murid yang paling berkualiti. Ini tak boleh dinafikan. Nafi' pernah cerita, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa nasitu an as'alahu ay Bilal radhiyallahu anhu kam shalla.
saya lupa nak tanya Bilal, muka surat 198 ya, Ibu. Saya lupa nak tanya Bilal, berapa rakaat Nabi SAW solat? Saya lupa tanya. Jadi macam mana dia kata dia lupa tanya, tiba-tiba dalam hadis ini dinyatakan rakaatain, 2 rakaat. Maka kesimpulan mudah, tanpa saya perlulah panjang-panjang isu ini, ada ulama menyatakan sebenarnya Ibn Umar memang lupa nak tanya Bilal berapa rakaat Nabi solat. Cuma bila Ibn Umar cerita, ini cerita daripada Ibn Umar ya. Ibn Umar cerita, saya pun pergi tanya Bilal, adakah Nabi SAW solat dalam Kaabah? Bilal kata, na'am. Na'am tu, kemudian boleh tambah 2 rakaat. Kita kata, ya 2 rakaat kot. Gitulah bahasa kita. 2 rakaat ini hanyalah telahan daripada Ibn Umar, bukanlah jawapan daripada Bilal radhiyallahu an. Jadi berapa rakaat Nabi solat? 2 ke 4 ke 6 ke? Mungkin 2. Itu Allah Alam tak tahu. Tapi telahan daripada Ibn Umar ialah 2 rakaat. Dan dia inilah yang menjadi kesulitan ya ibu-ibu sekalian. Dipanggil kalau dalam hadis, dia panggil mudrash. Al-mudrash fil hadis, iaitu kata-kata menyampuk dalam hadis. Nabi ceritanya gini. Okey, tapi ada tambahan daripada perawi hadis. Ya, macam contohnya cerita Fatimah radhiyallahu anha pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Fatimah pun minta harta pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun dia duduk dalam keadaan penuh tertib, walaupun beliau pemimpin besar, tapi itu anak Nabi yang perlu dihormati. Beliau menyatakan, setahu saya Nabi SAW tidak meninggalkan harta pusaka. Innal anbiya lam yurwas. Macam mana? Silap. Sesungguhnya para Nabi ini tidak mewariskan apa-apa harta. Innama warasul ilm. Para Nabi ini hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi, yakni ilmu, maka dia mengambil keuntungan yang besar. Jadi Nabi ni tak tinggal harta pusaka. Jadi tak adalah harta pusaka untuk Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun balik ke rumah. Dan kalau kita tengok dalam hadis Bukhari, dinyatakan Fatimah balik dalam keadaan marah. Dan tidak bersembang dengan Abu Bakar sampailah beliau meninggal dunia. Jadi benarkah cerita itu daripada perawi yang asal, Ummul Mukminin Aisyah ataupun siapa, dinyatakan Fatimah tu marah. Benarkah beliau marah ataupun itu hanyalah mudrash daripada perawi? Guru saya membuat kajian dan menyatakan itu hanya mudrash daripada perawi, kata-kata menyampuk daripada perawi yang namanya Az-Zuhri. Jadi masa Zuhri duk cerita benda tu, dia pun kata Fatimah marah tu. Padahal Fatimah marah itu hanya ucapan beliau, bukannya ucapan yang disampaikan oleh perawi yang asal. Okey, nampak Okey, macam contohlah kalau kita katakan Kak Liza semalam bagi bihun pada saya, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Minta Allah jamu bihun yang lebih sedap pada Kak Liza di syurga nanti. Jadi saya pun kata Kak Liza ni dia sebut bihun yang dia buat semalam bihun bodoh-bodoh je. Tak ada lauk, tak ada apa pun. Okey. Jadi sebenarnya ayat Kak Liza hanyalah bihun bodoh-bodoh. Saya yang tambah, tak ada lauk, tak ada apa pun. Padahal ada lauk sikit, ada sayurnya. Cuma tambahan saya nak menjelaskan apa maksud bodoh-bodoh tu, tak sempatlah nak buat lauk-lauk yang mewah-mewah sikit. Apa-apa yang ada saja itu maksudnya. Tapi ayat itu, ayat datang daripada saya. Kak Liza berhenti situ je. Saya pula buat penjelasan tentang ayat tersebut. Itu yang boleh mengelirukan. Ya? Itu yang boleh mengelirukan. Kerana nanti orang-orang yang belajar ucapan kita berdua ni, ucapan Kak Liza ni, jangan kata, apakah maksud bihun bodoh-bodoh ni? Ada penerangannya, tak ada lauk, tak ada sayur. Tapi betul ke tak ada lauk, tak ada sayur? Sebab ada keterangan daripada orang lain menyatakan ada lauk dan ada sayur. Cuma tak banyak sahaja. Oleh bahasa yang tu pula, kerana penjelasan yang kita katakan sepatutnya tak berkatalah macam tu. Cukuplah riwayat yang tu sahaja kan. Jadi Ibn Umar pun macam tu juga. Kemungkinan ia daripada cerita sedap tu sedaplah Kak Dina. Saya sekadar bukan nak cerita Kak Liza tak sedia ayam goreng ke apa. Tak. Teknik istilah yang apa cerita ni je yang salah faham Kak Liza. Baik. Jadi bila Ibn Umar kata rakaatain, itu yang mengelirukan. Memang betul 2 rakaat ke ataupun telahan? Maka boleh kita katakan telahannya, itu mungkin telahan.
Kerana ada satu riwayat yang lain, riwayat yang lain ni macam mana nak cari ya? Saya ni dulu. Okey. Okey, jumpa dah. Ini riwayat yang lain. Fastaqbalani Bilalun faqultu ma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha huna. Sekejap. Okey. Ini kita berhenti dulu tadi. Ada ulama yang menyatakan artinya itu telahan daripada Ibn Umar semata-mata, yang mana beliau memang tak tanya pun Bilal berapa rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu dapatan yang lain yang dibawakan oleh riwayat mana ya? Ini dalam kitab Umar bin Shabbah, Kitab Makkah. Kitab Makkah ni oleh Umar bin Shabbah. Dia ada bawa satu cerita yang mana kata Ibn Umar, fastaqbalani Bilalun radhiyallahu an faqultu ma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha huna. Saya tanya Bilal, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di sini? Fa asyara biyadihi ai salla rak'atain bi sababati wal wusta. Bilal pun tunjuk macam ni je. Macam ni Bilal tunjuk. Jadi maka daripada itu Ibn Umar pun faham Nabi solat 2 rakaat. Jadi maksud Ibn Umar, beliau terlupa tanya berapa rakaat Nabi solat, artinya beliau tidak bertanya secara terus terang. Beliau tak tanya secara lepas berapa rakaat Nabi solat, beliau tak tanya macam tu. Cuma dan Bilal pun tak jawab dengan lepas. Bilal tak kata pun Nabi solat sebanyak 2 rakaat. Bilal hanya tunjuk 2 jari je. Bilal hanya tunjuk 2 jari. Maka fahamlah dia bahawasanya Nabi solat 2 rakaat. Itu telahan beliau. Nabi solat sebanyak 2 rakaat. Pada hakikatnya, wallahualam. Tapi kemungkinan besar 2 rakaat lah. Kemungkinan besar ya. Okey. Memang tak masuk akal kalau Sayyidatina Fatimah berdendam. Marah logik. Ya, marah logik. Cuma nak kata berdendam tu tak logik. Dan memang beliau tak bercakap dengan Abu Bakar 6 bulan. Itu benda biasa. Abu Bakar ni sibuk dengan kerajaan. Jadi cuma cerita tu difahami dengan cara dia berdendam, dia marah, dia tak nak sembang Abu Bakar. Abu Bakar ni sibuk, dia jadi pemimpin besar. 6 bulan tu biasa, tak bercakap dengan kita pun tak bercakap dengan menteri mana-mana pun. Adakah bermakna kita ni benci dengan menteri? Tak, memang kita tak ada peluang pun nak sembang dengan menteri. Nak macam mana? Okay. Jadi itu ceritanya. Dan ada lagi lah takwilan lain terhadap isu solat 2 rakaat yang berkaitan dengan Ibn Umar tadi. Tapi kita tinggalkan, tak perlu kita nak bahaskan. Okey, yang tu kita selesailah. Okey, ada soalan dulu? Dia panjang lagi. Kalau ibu tengok dalam buku tu, panjang lagi. Tapi ada hadis yang apalah. muka surat 203 tu Ustaz, apa tu? Apa Nabi masuk ke dalam Kaabah lalu beliau berdoa pada semua sudutnya, dia kata tu. Hadis, kalau dalam buku ni hadis ke 398. Ada riwayat lain pula katakan. Tapi itu cerita lain lah. Itu cerita daripada Ibn Abbas. Maknanya Nabi pernah masuk dalam Kaabah, Nabi solat. Tapi dalam cerita Ibn Abbas tu, ada satu situasi lain pula. Ketika Nabi SAW masuk Kaabah, Nabi berdoa dalam semua sudut dan tidak solat. Bila keluar baru solat. Jadi itu tidak menafikan bahawa Nabi solat dalam Kaabah. Cuma Ibn Abbas nak cerita pernah berlaku dalam satu keadaan yang mana yang mana Nabi masuk dan Nabi tidak solat dalam Kaabah, ya. Dia kaedah dia bila ada riwayat yang mengatakan ada dan ada riwayat mengatakan tiada, maka kita akan utamakan riwayat yang menyatakan ada.
Dan kita perlu memahami apakah maksud tiada itu. Boleh jadi tiada tu artinya, oh dia tak tengok. Macam kita bincang tentang solat rawatib 12 ke 10 rakaat, Ibn Umar kata 10 rakaat. Ummu Habibah menyatakan 12 rakaat. Jadi sebenarnya 10 ke 12 rakaat. Jadi kenapa Ibn Umar kata 10, kenapa Ummu Habibah kata 12? Okey. Rupanya Ibn Umar ni dia melalui pemerhatian beliau. Beliau tengok Nabi buat sebanyak 10 rakaat. Tapi Ummu Habibah ni bukan sekadar pemerhatian. Bahkan beliau sendiri mendengar Nabi sebut 12 rakaat. Nabi sebut. Jadi berkemungkinan Ibn Umar tak tengok 2 rakaat lagi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu jadi dia kata 10 tu. 10 itu pun dakwaan beliau, bukannya kita kata apa, bukannya dia dengar daripada Nabi kata 10 rakaat, tidak. Nabi sebut 12 rakaat. Okey, kalau tak ada kita terus. Babut tawajjuhi nahwal qiblati haitsukan. Bab menghadap ke arah kiblah dalam apa jua keadaan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbilil qiblata wa kabbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadaplah ke arah kiblah dan bertakbir, ya. Hadaplah ke arah kiblah dan bertakbir. Hadis ini disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis bi sittata ashara atau 17 syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Sedangkan Nabi ni kalau boleh dia nak solat menghadap ke arah Kaabah. Itu impian Nabi. Kalau boleh nak solat hadap ke arah Kaabah kan. Sekejap. Baik. Fa'anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Itu dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, ayat yang ke-144. Allah Ta'ala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sentiasa tengok kamu solat menghadap-menghadap ke arah langit. Macam ni Nabi solat ni, Nabi kita tengok langit. Sekejap tengok ke langit, kenapa? Nabi berharap supaya Allah Ta'ala turunkan wahyu dihadapkan ke arah Kaabah. Okey, itu impian Nabi. Fatawajjaha nahwal Ka'bah walhamdulillah. Lalu Allah Ta'ala pun suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah. Wa qala sufaha'u minan nas wa humul yahud. Maka berkatalah orang-orang bodoh kalangan manusia, iaitu orang Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Itu pun dalam surah Al-Baqarah sambungan ayat tadi, ayat sebelumnya, iaitu ayat 142. Orang Yahudi menyatakan, apakah yang menyebabkan mereka berpaling daripada kiblat asal mereka, iaitu Baitul Maqdis. Katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Fasalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang lelaki, tak boleh. Tak boleh tahan. Maka ada seorang lelaki solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa kharaja, kemudian beliau keluar, summa kharaja ba'da ma shalla, selepas solat tu beliau keluar, famarra ala qaumin minal ansari fi salatil asri nahwa Baitul Maqdis. Masa tu Allah Ta'ala dah turunkan dah ayat kena hadap kiblat di Kaabah. Maka masa tu lepas orang lelaki tu solat menghadap ke arah Kaabah, beliau pun keluar dan beliau pun pergi melalui satu kaum Ansar yang sedang solat di masjid lain. Bukan di Masjid Haram bersama dengan Nabi, bukan di Masjid Nabi. Ini cerita mereka solat di kampung mereka dan mereka masih lagi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Faqala huwa
yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, maka beliau pun bagi tahu orang yang sedang solat itu bahawa kita dah solat menghadap Kaabah semua dah, menghadap ke arah Kaabah semua. Fataharrafal qawmu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah, maka mereka pun pusing terus fizikal mereka masa solat menghadap ke arah Kaabah. Yang itu namanya sebagai Al-Masjidul Qiblataini, yang cerita tentang pertukaran arah kiblat ini dianggap cerita yang penting dan cerita yang mengelirukan. Yang mengelirukan, saya tak jumpa jawapan dia Kak Liza, satu benda. Macam mana pertukaran kiblat boleh berlaku. Nabi pun bertukar kiblat dan di Masjid Al-Qiblataini pun bertukar kiblat. Jadi macam mana kiblat tu bertukar? Sedangkan imam di depan, lelaki di belakang, wanita pula di belakang. Jadi tukar tu macam mana? Siapa boleh cerita? Ibu Sharifah ada jawapan tak, Ibu? Ada Ustaz. Tak tahu. Okey, tak apa. Ibu Asmah Amri. Ibu ada, Ibu? Ibu Asmah? Saya kena hubungi balik Ibu Asmah sebab kita jumpa di pesta buku. Saya janji nak tunjuk buku haji tu, tapi sekarang tak bagi. Saya terlupa sungguh. Okay, nanti saya akan kontak Ibu Asmah, insyaAllah. Betul kan Ibu Asmah Amri lah kan? Ke Ibu Asmah yang mana yang saya jumpa? Bukan makcik Ustaz. Ustaz salah orang. Ada seorang lagi. Bukan. Betul. Ada seorang lagi Ibu Asmah lain. Bukan Ibu Asmah Amri. Okay, tak apa. Ada siapa ada jawapan tak tentang macam mana dia bertukar arah kiblat tu? Cuma dalil daripada ayat Al-Baqarah 144 kan? Tapi macam mana secara praktikalnya kiblat itu boleh bertukar? Imam berpusing Ustaz. Lepas tu tak sure sama ada imam tu ke depan ke ataupun stay dekat situ. So imam jadi di belakang. Tapi kalau imam stay kat situ, macam mana nak solat ikut imam? Dengan suara je lah. Dengan suara lah kot. Tapi kalau nak jalan dah macam lebih tu, 3 kali pergerakan kan Ustaz kalau softnya panjang. Dan kalau kita pusing pun nanti dia akan menghadap ke arah orang perempuan pula. Betul. Jadi soalan ni saya tak pernah jumpa jawapan. Sehingga tadi baru jumpa. Baru je jumpa tadi. Alhamdulillah. Rasa syukur sangat. Dia begini. Tapi nanti kita akan jumpa lah ceritanya. Saya cerita sekarang lah. Tak payah nak tangguh. Saya tanya seorang ustaz masa di Masjid Al-Qiblataini tu macam mana Nabi tu ke arah kiblat. Dia kata, Syekh, dia mungkin fed up dengan saya kot. Kata Syekh, kiblat ni bertukar masa tu di Mekah, orang tak solat jemaah lagi. Okay, saya pun klik-klik je lah. Bila masa pula kat Mekah, sekarang kita ada kat Madinah. Dia pun tahu masa tu kita berada di Madinah, kita berada di Masjid Qiblataini. Macam mana boleh cerita kat Mekah, orang tak solat jemaah. Memang orang solat jemaah masa tu. Jadi kita nak kena tahu dulu beberapa cerita sebelum kita dapat jawapan ini. Senang ceritanya, ibu-ibu boleh tengok dalam muka surat 208 tu. Okay. Kita mula dengan 209 ya. Saya tengok buku teruslah untuk memudahkan panduan kita. Kita tutup dulu yang ni. Okey. Kalau kita tengok dalam muka surat 209 yang peringkat atas sekali, ada riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW pernah mengerjakan solat di Mekah dalam keadaan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan Kaabah ada di hadapan Nabi. Rasanya kalau ya betul lah, membelakangi Kaabah berarti menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi mungkin pada peringkat awal Nabi solat menghadap ke arah Kaabah. Tapi kemudiannya Allah Ta'ala suruh pusing hadap ke arah Baitul Maqdis
sebagai tanda protes terhadap golongan musyrikin pada masa itu. Okay. Dan sampai Nabi pergi ke Madinah pun, okay, Nabi masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis kan. Cuba tengok perenggan yang kedua pula. Perenggan yang kedua, pada awalnya Nabi solat menghadap ke arah Kaabah. Kemudian kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis ketika baginda berada di Mekah lagi. Okay, awalnya hadap ke Kaabah. Kemudiannya Allah Ta'ala sebagai tanda protes tadi, tidak sama dengan budaya orang musyrikin, okey, pusing menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik. Bila pusing menghadap ke arah Baitul Maqdis tu, dan Nabi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis tu selama berapa tahun keseluruhannya? 3 tahun keseluruhan. Artinya bermula di Mekah sampai di Madinah tu keseluruhannya selama 3 tahun. Cuma selepas beliau berhijrah ke Madinah, masih ada tempoh dalam 16 ke 17 bulan. Okey, jadi boleh tak siapa tolong kira, kalau keseluruhannya 3 tahun, di Madinah tu 16 bulan, jadi berapa bulan Nabi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika di Mekah? 52 bulan Ustaz. 52 bulan. Tak Rasa tahu, banyak pun tak yang tahu. Tuan sama, 52 bulan. 52, okey, terima kasih banyak. Maknanya lama menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di Mekah tu lagi lama. Di Madinah tu sekejap je. Okay. Kerana sebenarnya Islam ni dia nak berbeza dengan budaya satu kaum yang menentang ajaran Allah. Berbeza dengan orang musyrikin, kemudian berbeza pula dengan orang Yahudi. 16 bulan tu duduk solat menghadap Baitul Maqdis. Memang asalnya kiblat di Mekah ialah Kaabah. Asalnya di Mekah. Kemudian baru tukar kerana nak berbeza dengan orang musyrikin. Okey, baik. Kemudian barulah Allah Ta'ala kembalikan semula ke Kaabah. Ya, baru dikembalikan. Baik, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita tengok pula muka surat 210. Ya, muka surat 210. Selain daripada itu, memang sebab Kaabah tu tempat moyang Nabi, Kak Liza, Nabi Ibrahim buat. Jadi Nabi memang nak situlah kalau boleh kan. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam muka surat 210, baris yang perenggan yang ketiga, kata Suwailah binti Asnam, saya mengerjakan solat zuhur ataupun solat asar di Masjid Bani Harisah. Ketika itu kami sedang menghadap ke arah Masjid Ilya. Masjid Ilya itu merujuk kepada Baitul Maqdis. Sebenarnya kami sudah pun mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat. Ya, sebanyak 2 rakaat. Kemudian datanglah seseorang kepada kami yang dia baru sahaja solat dengan Nabi SAW dan Kaabah telah ditukar ke arah kiblat telah ditukar ke arah Kaabah. Okey, itu cerita dia. Dan sebenarnya dia ada bahas solat tu solat zuhur ke solat asar. Jadi jawapannya ialah solat zuhur ya, solat zuhur. Okey, itu satu cerita. Kemudian kita tengok pula cerita lain, dan saya kira cerita lain daripada Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Dan sebenarnya saya agak sukar untuk menerima cerita daripada Ibn Sa'ad kerana beliau banyak membawa cerita yang tak betul. Dia bercampur cerita betul dengan cerita tak betul. Tapi tak apa, kita tengok ya, boleh jadi ceritanya betul. Pada perenggan terakhir muka surat 210 tu, pada asalnya Nabi SAW solat 2 rakaat zuhur di masjid Nabi bersama dengan orang lain. Kemudian barulah Nabi diperintahkan untuk tukar. Maka 2 rakaat tu Nabi hadap Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi hadap ke arah Masjidil Haram. Okey. Ada yang kata bahawa benda itu terjadi ketika Nabi mengunjungi Ummul Bishr bin Al-Bara di perkampungan Bani Salimah. Ini cerita lain pula. Ada yang kata begitu. Zuhur tu di Masjid Nabi. Tapi ada yang kata bukan di Masjid Nabi, tapi di Masjid Bani Salimah. Masa solat zuhur tu Nabi solat hadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian barulah diminta tukar ke arah Kaabah.
Lalu masjid di Bani Salimah itulah dinamakan sebagai Al-Masjidul Qiblatain. Okey, baik. Itu pandangan yang kedua, ya, pandangan kedua. Okey. Jadi sama ada Nabi solat di masjid Nabi, berlaku benda tu, kemudiannya ataupun Nabi solat di masjid Bani Salimah. Jadi di Masjid Al-Qiblatain itu memang Nabi sendiri yang solat di Masjid Al-Qiblatain. Tapi pendapat yang lain tadi, yang awal-awal tadi, Nabi solat Zuhur tu di Masjid Nabi solat Zuhur tu di Masjid Baginda. Kemudian barulah ada orang sahabat Nabi yang lain, dia pergi, dia tengok ada sahabat yang lain sedang solat masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka dia beritahu jemaah tu untuk tukar. Okey, jadi maknanya ada yang kata begitu. Jadi ala kulli ceritanya pelbagai lah, ya, ceritanya pelbagai. Kita pun tak pasti mana satu yang lebih tepat dalam bab ini. Adakah Masjid Qiblatain itu Nabi sendiri yang solat ataupun sahabat Nabi yang solat? Mungkinkah Nabi sebenarnya solat di Masjid Nabi, berlaku pertukaran, kemudian sahabat pun balik dan nampak geng-geng dia masih solat menghadap Baitul Maqdis, maka dia pun minta supaya tukar. Jadi wallahu a'lam yang tu. Tapi ceritanya kalaulah kita lihat dalam muka surat yang berkaitan soalan saya tadi, muka surat 227, ya, muka surat 227. Muka surat 226 lagi. 226 bawah sekali dengan 227 saya bacakan. Bahawasanya mengikut riwayat Ibn Abi Hatim, berlaku pertukaran tu, nanti ibu-ibu boleh baca 226 dan 227 ya. Nabi ini berada di depan, masa tu hadap lagi ke arah Baitul Maqdis, dan bila Allah Ta'ala suruh tukar arah kiblat tu, maka Nabi pun pusing. Nabi duduk bahagian wanita, orang lelaki pun pusing. Tukar tempat. Berlaku pertukaran tempat antara lelaki dengan wanita. Wanita yang duduk bahagian belakang sekali itu bergerak ke bahagian depan. Dan Nabi pun ambil bahagian tempat wanita, orang lelaki pun sama. Dan mereka telah pusing arah kiblat mereka. Dan bila berlaku pergerakan yang banyak, timbul isu pergerakan yang banyak macam Kak Dina sebutkan tadi. Maka ada beberapa kemungkinan pada perenggan yang kedua, muka surat 227 tu, boleh jadi benda ni berlaku sebelum adanya larangan daripada bergerak banyak. Lagipun masa tu baru 16 bulan. 16 bulan ni baru setahun lebih berada di Madinah. Jadi peraturan dalam solat ni, dia masih lagi mengalami perubahan demi perubahan. Jadi pandangan yang pertama menyatakan, masa tu tidak ada lagi pantang larang bergerak dalam solat secara 3 kali berturut-turut ataupun secara banyak. Tak ada lagi. Ada ulama yang menyatakan perkara ini dia boleh dibuat kerana kepentingan tertentu. Ini sesuai dengan mazhab Hambali yang membenarkan kita bergerak banyak sekiranya memerlukan. Yang mana takkanlah kita nak bergerak 2 kali bila nak selesai. Maka Nabi pun terus bergerak. Dari sana tu Nabi bergerak berjalan je sambil pusing badan baginda. Orang lelaki pun sama-sama tukar. Wanita pun duduk di belakang. Mereka ikut je perbuatan Nabi SAW. Jadi macam mana Nabi urus sebenarnya tu, itu tidak nyatakan secara jelas. Tapi bila Nabi buat tu, para sahabat semua ikut cara Nabi SAW. Jadi benda tu benda yang tak pelik kerana ia berlaku pada solat ini dia sentiasa mengalami perubahan. Ya. Macam dululah kalau kita belajar pasal solat kan. Sahabat Nabi bagi salam dalam solat, orang dalam solat jawab salam, Waalaikumsalam. Kalau orang bersin, orang solat mendoakan orang bersin, Yarhamkallah dan lain-lain. Artinya solat ini dia sentiasa berubah. Jadi itulah jawapan terhadap persoalan yang telah lama saya fikirkan. Memang berlaku pergerakan yang banyak untuk mengubah arah kiblat tersebut. Allah Alam. Okay, ada sebarang soalan? Silakan. Ada sikitnya masa. Boleh tak kita berhenti dalam 10 minit lagi? Dalam 10 minit saya ada urusan lain. Kak Rina? So masa Nabi imamkan solat zuhur tu, masa tu turun ayat Laisal an tuwallu wujuhakum tu kan? Solat zuhur. Zuhur ke subuh Kak? Tadi zuhur kan Ustaz cakap? Zuhur.
Kalau masa ziarah tu Mutawif kata Zuhur lah. Tak tahu kalau yang sahihnya subuh ya Ustaz? Zuhur Kak, Kalau Zuhur. subuh, Zuhur kan? Mm-mm. Jadi masa dalam solat tu ke wahyu tu turun dan ada selalunya masa tu ialah biasanya Jibril yang akan datang kan. Jadi adakah dan selalunya Nabi repeat? Adakah Nabi baca ayat tu dalam solat tu? Dia gini Kak, kalau kita tengok cara wahyu turun kepada Nabi SAW, ada turun melalui perantaraan Jibril dan ada turun yang Allah Ta'ala berikan direct pada Nabi itu. Yang Nabi rasa berat sampai Nabi rasa berpeluh-peluh pada Nabi. Jadi kemungkinan cara itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, bukannya Jibril. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bebas. Saya pernah terdengar salah satu daripada tadabbur Ustaz, surah Al-Baqarah mengenai dengan pertukaran kiblat dan kaitannya dengan mengenali orang munafik dalam kalangan sahabat Rasulullah. Jadi mungkin wallahu a'lam Ustaz. Ustaz tu berkata salah satu hikmah daripada perintah Allah menukar kiblat pada waktu tu adalah untuk ada kalangan sahabat untuk mengenal pasti siapakah di antara mereka yang munafik, sebab orang munafik tak akan terus reda dengan pertukaran kiblat. Huzaifah yang menyimpan rahsia. Even Saidina Umar bertanya, beliau tetap enggan memaklumkan, memecahkan rahsia. Ini satu komen saya lah Ustaz. Wallahualam semada betul atau tepat atau tidak, wallahualam. Okey. Terima kasih banyak Ibu Azhar ya. Jadi dalam kes apa sebab pertukaran kiblat berlaku, adakah untuk mengasingkan antara orang yang beriman secara hakiki dengan orang munafik dan sebagainya, itu dipanggil sebagai hikmah. Dan hikmah itu bukanlah sebab utama ya. Macam kita tanya, macam kita bincang, apakah hikmah di sebalik COVID-19? Macam-macamlah hikmah yang ada. Tapi itu hikmah yang keluar daripada pemikiran dan pengalaman kita. Adapun tujuan sebenar Allah Ta'ala tukar arah kiblat ke Kaabah itu kerana itulah kiblat asal umat Islam, dan Allah Ta'ala mahu umat Islam ni bersatu pada tempat yang sewajarnya, iaitu Kaabah. Zaman Nabi Ibrahim lagi memang Kaabah tempat dia. Dan apabila dah saya baca lagi kupasan lain, ini sebenarnya bukan isu munafik tu, bukan isu nombor satu, tapi isu nombor satu ialah orang Yahudi. Sebab itu bila kita baca dalam awal juzuk 2, Allah Ta'ala cerita tentang pertukaran arah kiblat, serangan Allah ialah terhadap orang Yahudi. Sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh kalangan manusia ini akan berkata, itu orang Yahudi, bukan orang munafik. Jadi Allah Ta'ala letak satu garis yang jelas, inilah beza antara kita dengan orang Yahudi. Dan sebenarnya ia berlaku dah signal-signal awal tu. Antara cara Nabi sikat rambut berbeza dengan orang Yahudi. Adalah banyak benda berlaku pertukaran, perbezaan antara Islam dengan Yahudi. Kemuncaknya ialah pertukaran arah kiblat. Jadi sasaran utamanya orang Yahudi, Ibu Azhar, bukannya orang munafik. Dan orang munafik ini, kalaulah mereka tidak setuju pun, mereka tidak menunjukkan dengan jelas rasa tidak setuju mereka tu. Mungkin mereka ada mengomel di belakang-belakang, tapi tidaklah mereka menunjukkan dengan jelas sehingga orang pun boleh cam, kamu ni munafik dan sebagainya. Allahuakbar. Satu lagi berkenaan dengan orang munafik, adakah hanya Huzaifah yang tahu, orang lain langsung tak tahu? Itu orang munafik yang benar-benar menyembunyikan kekufuran mereka
Sedangkan ada seorang dua orang munafik yang lain yang memang telah dimaklumi oleh para sahabat yang lain. Malam. 5 minit lagi boleh? Seliza, ada apa-apa? Kak Izzat tak ada soalan apa Ustaz, tapi yang lain tak tahu ada masih nak tanya soalan. Kak Azhar, tanya. Ada satu Okey. soalan lagi Ustaz. Okey. Dalam buku Syama'il Muhammadiyah ni Ustaz, solat sunat malam Rasulullah, minta maaf Ustaz tak berkaitan dengan Tak apa, tak apa. tajuk kuliah ini. 13 rakaat. Boleh Ustaz huraikan yang 13 rakaat tu apa-apa saja niat solatnya? Oh, solat malam Nabi waktu malam. Ya, yang Okey. 13 rakaat tu 13 masuk rakaat. satu witir. Kalau kita tengok hadis Nabi tentang solat malam ni, dia ada pelbagai riwayat. Ada riwayat kata Nabi solat 11 rakaat, maknanya 8 tambah dengan 3 salatul witir. Ada yang kata 11, ada yang kata 13 rakaat. Ada yang kata, ada tak riwayat kata 15 ya? Saya lupa yang 15 tu. Tapi di antara 11 dengan 13 rakaat. Maka ada ulama begini, yang 8 rakaat tu tahajud dan juga witir itu 3 rakaat. Manakala yang kata 13 rakaat itu, dia ambil kira 2 rakaat awal yang Nabi buat. Maknanya bila Nabi bangun, Nabi akan solat 2 rakaat yang ringkas dulu. Jadi lepas Nabi solat yang ringkas tu mungkin dalam 2 minit lebih kurang, mungkin, saya tak tahu. Barulah Nabi pun mula solat yang panjang. Sebanyak 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Jadi 13 rakaat lah kalau begitu. Okey. Adapun berkenaan dengan niat itu memang tak nyatakan secara jelas niat Nabi itu macam mana. Tapi poin dia ialah solat tahajud ni, apa sahaja solat yang dilakukan pada waktu malam, sama ada niatnya solat istikharah baik, ataupun solat taubat, ataupun solat hajat, ataupun solat apa-apa, semua itu dinamakan sebagai solatul tahajud ataupun solat sunat mutlak. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat, selesai. Itu pun dinamakan sebagai tahajud. Jadi bolehlah Ibu Azhar nak niat apa pun terpulang. Yang penting memang kita nak solat yang demikian. Contohnya, kita memang ada istikharah. Maka kita solat istikharah. Jangan pula kita tak ada apa-apa pun yang nak diistikharahkan, tapi kita solat istikharah. Itu tak jadi. Kalau kita memang ada hajat yang penting, maka kita pun solat hajat. Kalau memang hajat itu penting. Tapi kalau kita tak ada hajat yang penting pada masa itu, hanya doa-doa yang biasa, maka tak perlu kita solat hajat. Kita sekadar niat sahaja aku solat sunat kerana Allah. Ataupun sahaja aku solat sunat tahajud kerana Allah. Jadi kaedahnya demikian. Kalau orang tu memang tak ada dosa, tapi mustahil lah. Ini cerita teori sahaja. Kata ulama teori sahaja. Kalau memang dia tak ada dosa yang besar dia lakukan, maka tak perlu solat taubat. Tapi kalau memang ada dosa yang dilakukan, perlu kita solat taubat. Tapi secara praktisnya memang ada dosa dan memang perlu solat taubat pun. Cuma cerita ulamanya biar solat tu dia ada sebab, bukannya ikut dan je. Bukannya kita ikut imam. Imam kata, okey kita solat hari ni, kita mula dengan solat tahajud, kemudian solat hajat, kemudian solat apa, dalam keadaan tak tahu apa pun sebenarnya. Tak boleh lah. Biar solat itu solat yang ada jelas maklumatnya. Kalau tak ada, maka niat sahaja aku solat tahajud sahaja. 2 rakaat. Okey, baik. Begitu ya. Okey, sama Ibu Azhar. Kak Liza, saya boleh minta diri keluar dulu? Boleh Ustaz. Apa Ustaz? Saat ini kami join kelas Ustaz lagi satu. Kami dah share dalam grup. Oh, ada? Kak tahu mana? Ada Ustaz. Ada Kak Azhar jugalah yang share tadi. Dekat ni apa ni? Syurga yang dirindui. Oh, iya ke? Ada Kak dah letak Saya dalam ingat grup dah tu. Tapi ini dalam Google Meet kan? saya ingatkan grup tu grup tertutup yang tak Ni ada diketahui. je. Kak Azhar share. Ada link je. Kami join. Oh, Kak Azhar. Terima kasih banyak. Saya minta diri dulu Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jom kejap lagi 10.30 kalau siapa nak join
kelas Ustaz Zul lagi satu, ada Kak Liza letak dalam grup dah link dia punya link. Terima kasih semua. Terima Terima kasih. kasih. Kak.